Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam majlis yang paling mulia. Tak ada majlis yang lebih mulia daripada majlis yang kita berada sekarang ini, iaitu majlis ilmu yang dianggap sebagai taman-taman syurga di dunia. Di dunia ini taman syurga ialah majlis ilmu. Karena pahalanya besar benar. Siapa yang hadir pada malam ini dengan tujuan semata-mata untuk menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala, dia dikira sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Dikira di dalam perjuangan di jalan Allah. Ini hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, semata-mata menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Jadi tuan-tuan, sekarang ini sedang berada dalam perjuangan di jalan Allah. Kalau tak sempat balik, tak sempat balik, dikira sebagai syahid. Siapa tanda mengatakan? Siapa tanda mati syahid? Orang syahid ini di antara mereka-mereka yang masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama rasul-rasul, yang kedua nabi-nabi, yang ketiga sahabat-sahabat besar, yang keempat wali-wali Allah, yang kelima orang-orang yang mati syahid. Yang keenam orang yang sangat sabar, dan yang ketujuh orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab.
Lain daripada itu, kalau dapat masuk syurga pun kena hisap. Lambat masuk syurga ni, kena hisap, kena cek. Atau masuk neraka dulu. Golongan kiri itu masuk neraka dulu. Dah habis dosanya dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk ke dalam syurga. Ada yang keempat, golongan yang keempat ni, dia masuk syurga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Nak masuk syurga tak cukup pahala, nak masuk neraka tak cukup dosa. Dia terhegi-hegi di atas titi siratal mustaqim. Golongan itu dengan ashabul a'raf. Jadi kita hendak yang mana? Kita hendak masuk syurga tanpa hisab. Terus dapat syurga. 8 syurga Allah sediakan. Nanti ujung nanti tak tahu sempat kita nak baca ya. Tak tahu sampai dulu tamat. Kitab ni kan Tok Guru ni dulu tamat. Tapi selalu biasanya Tok Guru dulu tamat ya. Panjang cerita ni, tak tahu berapa tahun habis. Baik, untuk malam ini kita sambung pengajian kita. Pelajaran baru malam ini, bab yang ketiga. Bab yang ketiga pada menyatakan kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang hafal Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tak hafal angkat tangan? Ya. Semua orang hafal Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kena sebut betul-betul. Ada satu pada dalam tu, jangan bismillah je. Banyak orang buat Bismillahirrahmanirrahim, tak betul ya tu. Ya, dia kena dinyatakan satu itu. Bismillah, mil. Bukan mi aja. Bismillahirrahmanirrahim. 3 satu tu. Satu pada lam. Satu pada ra. Lagi satu pada ra juga. Bismillahir. Kahiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah betul-betul. Nah, nyatakan betul-betul satu tu. Setiap huruf nak dinyatakan. Semua orang baca bismillah aja. Milah tu nama orang. Nah, nama orang perempuan namanya Milah. Saya ada seorang pupu. Allah yarham ha. Milah namanya ya. Namanya Jamilah. Tu Milah nama orang. Nyawa dia pun je. Nah, apa panggil nama dia? Jamilah. Kamilah. Nama orang tu. Jadi mil. Bismillahirrahmanirrahim ya. Apa-apa pun Bismillahirrahmanirrahim. Bila buat satu perkara tu yang baik-baik tu mulai dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan buat Bismillahirrahmanirrahim. Nak hitam tokah Bismillahirrahmanirrahim. Nak hitam motor Bismillahirrahmanirrahim. Nak ngayuh bersika, mula-mula ngayuh bersika tu Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang baik-baik. Jangan nak berak sebut Bismillah, tak boleh. Nak berak ada doa lain ya. Baik, kita baca senang ya. Tajuknya kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Tengok apa kata Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdi yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa zabat syaitanu anhu kama yazubur ridha bukan yaburur rasasu 'alan nar kama yazubur rasasu 'alan nar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba yang berkata Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang betul tadi dengan Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Melainkan hancur syaitan. Zabat syaitan, hancur syaitan. Seperti hancurnya timah di atas api. Timah kalau dibakar dengan api jadi cair dia ini. Itulah syaitan tu cair. Apa nak makan? Apa nak buat? Mesti bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab syaitan ni ada syaitan gemuk, ada syaitan kurus. Nanti akan kita baca insya-Allah. Syaitan ni ada gemuk, ada kurus. Nanti kita baca insya-Allah. Ada perjumpaan syaitan-syaitan. Ada golongan yang kurus, ada orang gemuk no. Dan daripada Atha Ibn Jabir berkata dia,
tatkala turun ayat Bismillahirrahmanirrahim tu, turun ayat tu, lari segala awan kepada masyrik. Awan tu berjalan ke timur, masyrik itu timur ya. Kepada masyrik, dan diam segala angin tak tiup lagi dah. Dan bergerak-gerak segala laut pun gerak-gerak. Segala laut. Dan menanti segala binatang menanti, mendengar dengan telinganya. Binatang mendengar, lembu dengar, kobra dengar, kambing dengar, ayam dengar, itik dengar, unta dengar dengan telinganya. Dan direjam segala syaitan tidak rejam, malaikat yang pejamnya, bukan kita merejam dari langit dengan lembing apa ni, hancur syaitan tu. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan direjam segala syaitan daripada langit, dan bersumpah Allah Azza wa Jalla. Azza artinya yang maha mulia, wa dan Jalla itu maha agung. Azza wa Jalla artinya maha mulia lagi dan juga maha agung. Itu gelaran bagi Allah, Azza wa Jalla. Azza itu maha mulia, wa dan Jalla itu maha agung. Dengan kebesarannya tiada disebutkan namanya atas penyakit, melainkan disembuh akan dia. Kelapa penyakit pun sembuh, baca Bismillahirrahmanirrahim, sembuh dari penyakit. Kata Nabi ini, bukan saya kata dia, Nabi apa betul, yakin tak? Disembuhkan akan dia. Dan tiada disebut akan dia atas sesuatu, melainkan diberkatkan padanya. Tidak akan makanan itu berkat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan rezeki itu berkat, bila menerima itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan perjalanan itu berkat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja berkat. Nak berkebun itu berkat, nak menjadikan berkat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Berkat insyaAllah dapat. Jadi sebut baca betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Satu tiga tu sebut betul Bismillahirrahmanirrahim. Baru betul sebutnya. Kalau betul sebutnya baru ada kesannya. Tiada disebutkan namanya atas penyakit, melainkan disembuhkan akan dia. Dan tiada disebutkan akan dia atas sesuatu, melainkan diberkatkan akan dia. Ada rezeki berkat. Dalam perjalanan berkat. Dalam pemusafiran itu berkat. Dalam pelayaran yang berkat. Dia berkebun pun berkat tanamannya. Dia berikan pun berkat tangkapannya. Kata Ibnu Mas'ud, gelarannya Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Orang nama Abdullah selalu dipanggil Ibnu. Abdullah bin Umar dipanggil Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas dipanggil Ibnu Abbas. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud, anak si Ibnu Mas'ud ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Syaitan orang mukmin itu kurus. Orang mukmin itu syaitan itu kurus. Apa tak kurus? Nak makan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada bahagiannya makan. Gede dia tengok orang makan. Nak minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Gede dia tak dapat dia minum sekali. Apa saja dia buat dengan menggunakan Bismillah. Bila gunakan Bismillah, tak ada dapat bahagian. Tak ada numpang, tak boleh numpang. Makan tak boleh numpang, minum tak boleh numpang, apa pun tak boleh numpang. Itu jadi kurus tu. Yang tak baca Bismillah, gemuk dia. Kita makan, dia makan sekali. Kita minum, dia minum sekali. Kita makan sate, dia makan sate sekali. Dan sebagainya. Kita jimat, dia jimat sekali. Dan sebagainya. Karena tak sebut dengan nama Bismillah ya. Tak ada sebut Bismillah. Itu gemuk setan. Saya dah cerita tadi, ada setan kurus, setan gemuk ya. Nanti kita akan baca insyaAllah. Dan kata Qais ibnu Al-Hajjaj. Ini perawi hadis ya. Kata Qais ibnu Al-Hajjaj berkata bagiku oleh syaitanku. Syaitan tu kapal berapa? Dia ni orang kasar ya. Syaitan cakap dengan dia dengar. Dia tahu, dia dapat nampak syaitan. Syaitan dia berkata kepada dia, masuk aku pada engkau
padahal aku seperti unta dan aku sekarang seperti burung ciak. Aku masuk pada kamu, gemuk badan aku macam unta, besar badan aku macam unta. Sekarang aku jadi macam burung ciak. Burung ciak tu? Ya Allah, dia macam burung ciak. Burung ciak besar ke kecil? Kecil. Pelicak betul. Burung pelicak lah. Kecil maknanya. Sekarang ni aku jadi macam burung ciak aja. Aku masuk dulu macam unta, gemuk badan aku, besar badan aku. Sekarang ni aku jadi macam ciak, kurus kering. Tadi aku makan. Kamu makan, aku ngedek. Kamu minum, aku ngedek. Apa saya buat, aku ngedek ya. Itu macam burung ciak. Karena apa? Karena dia selalu menyebut perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa demikian itu, aku tanya pada setan tadi. Kataku kerana apa demikian itu? Katanya engkau menghancurkan akal daku dengan zikrullah Ta'ala. Lalu kamu berzikir. Bismillah itu antara zikir lah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir tu. Zikir tu dia banyak-banyak. Bila zikir je setan hancur. Lari. Kalau tak hancur pun lari. Biasanya hancur dulu. Itu dia lari ya. Jadi banyak zikir menyebabkan syaitan tu jadi kurus. Dan sabda Nabi SAW, tiada ditolak doa yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terima doa, gunakan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja dia minta, tidak akan ditolak doa. Akan diperkenan oleh Allah SWT. Buat doa tu dia yang baik-baik. Yang baik-baik untuk kita. Kerana Allah kabulkan doa kita tu ya. Dengan bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja doa mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak akan ditolak. Minta iman, Allah bagi iman. Minta rezeki, Allah bagi rezeki. Minta umur panjang, Allah bagi umur panjang. Minta dihapuskan dosa, dihapuskan dosanya. Apa saja kita minta. Tapi mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabdanya bahawasanya umatku datang mereka itu pada hari kiamat. Berkata mereka itu Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, umatku datang pada hari kiamat. Sebelum itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Maka berat kebajikan mereka itu. Esok akan ditimbang. Di akhirat esok ada dacing besar-besaran tau. Nimbang pahala dan dosa. Kalau berat pahala, dapat keredaan Allah Ta'ala. Kalau berat dosa, dia akan masuk dalam neraka namanya hawiyah. Kita pernah dengar ke ayat ni? Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Surah Al-Qari'ah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha. Nak malaikat syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Apa pun Allah redha. Nak bidadari syurga Allah redha. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, dan sekiranya ringan timbang kebajikannya, sekiranya ringan pahalanya timbang kebajikan itu ringan, dosanya berat dosa dari pahala. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Dia bukan makkan hawiyah. Tapi tak kenal hawiyah tu apa? Wa ma adraka ma ya, tahu kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun khaliyah, api neraka yang bersangatan nyalanya. Jadi maknya apa tak? Katakan jangan nak kampung mana orang dah. Tapi tak bermakkan api neraka yang bersangatan nyala. Jadi mak dia. Mak dengan dia apa buat? Mak dengan anak apa buat dia mak? Dia betul pun ada mak kan? Apa buat dia mak pada anak? Dipeluk-peluknya, agak berkosoknya, ditimang-timangnya, dilambungnya, dicium-ciumnya. Yang meluk dia, yang melambung dia, yang cium dia itu ialah hawiyah. Hawiyah apa? Api yang bersama. Pahalanya ringan.
Dia semayang 2 kali setahun aja. Lain tak semayang. Hantar orang azan dan tak perlu main je. 2 kali setahun semayang. Ya. Raya puasa dengan raya haji. Itu kerana ada baju Melayu baru. Itu semayang. Kalau tak lain je. Hantar orang azan buat roti. Buat tak dengar je. Puasa pun tak pernah. Bulan Ramadan tak pernah puasa. Puasa wajib tu yang sudah tentu tak buatnya. Jangan sengaja melakukan dosa. Walaupun dosa kecil. Kalau dosa kecil tu boleh jadi dosa besar. Besok bila ditimbang, dosa tu berat, pahalanya ringan. Bila pahalanya ringan, dosa tu berat, dia akan Allah jadikan hawiyah tu sebagai mah. Hawiyah tu lah akan melambung-lambung dia. Hawiyah tu lah akan mencium-cium dia. Hawiyah tu lah yang akan menimang-nimang dia. Itu namanya hawiyah. Hawiyah itu salah satu daripada neraka. Neraka ada 7 tuan. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lazar. Mana dah? Mana dah antara 7 neraka tu? Jadi ini Hawiyah tu. Dia lah yang jadi mak dia. Jadi bahawasanya umatku datang mereka itu pada hari kiamat, berkata mereka itu Bismillahirrahmanirrahim, maka berat kebajikannya, berat kebajikan mereka itu pada mizan rutin timbangan pada mizannya. Maka berkata segala umat yang lain, apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad ni? Umat Muhammad yang dapat ni, umat lain tak dapat. Apa yang menyebabkan umat Muhammad ni berat timbangan kebajikannya? Kejut teman. Umat Nabi Musa terkejut, umat Nabi Isa terkejut, umat Nabi Nuh terkejut, umat Nabi Adam terkejut, Kerana umat Muhammad ni berat timbangannya. Maka berkata segala anbiya artinya nabi-nabi. Kalau seorang panggil nabi, kalau ramai anbiya plural Dia tak orang ajar komputer kan, ada singular, ada plural. Kalau satu panggil singular. Bahasa Arabnya mufrad. Kalau banyak panggil jamak. Bahasa Arab ada 3. Satu mufrad, yang kedua panggil tasniyah. Tasniyah itu yang kedua. Yang ketiga jamak. Jamak tu ramai. Lebih dari 3 dan lebih. Cakap komputer dia 2 aja, satu singular, satu plural. Jadi pluralnya anbiya. Singularnya nabi-nabi. Bukan nabi-nabi pun, nabi aja singular, seorang nabi. Berkata anbiya artinya nabi-nabi, bagi mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan kalam mereka itu 3 nama Allah. Semua nama Allah tu Bismillahirrahmanirrahim. 3 nama Allah tu. Yang pertama apa? Allah. Bismillah dengan nama Allah. Bismillahirrahman dengan Ar-Rahman juga nama Allah. Yang ketiga Ar-Rahim. 3 nama Allah tu. Allah, Rahman, Rahim. Sebab dia berat timbangannya. Ketiga-tiga tu berat timbangannya tu. Di pada mizan berbanding dengan kalimah-kalimah yang lain. Kerana itu kalimah Allah. Adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan kalam mereka itu 3 nama daripada segala nama Allah Ta'ala yang mulia, semua mulia-mulia mereka. Jikalau dihantarkan dia dalam satu daun neraca dan dihantarkan segala kejahatan makhluk sekaliannya di dalam daun neraca yang satu lagi, nescaya berat lagi kebajikan mereka itu. Sebut je 3 nama tu, lantaklah dia apa jenis dosa. Tak ada mengatasi beratnya 3 nama Allah tadi. Allah, Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu berat benar. Buatlah kejahatan macam-macam, zina ke, berjudi ke, minum arak ke, mencuri ke, merampak ke, dia tak akan jadi berat. Tidak dapat mengatasi keberatan 3 nama Allah tadi. Itu hebatnya hebatnya perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jika dihantarkan dia di dalam satu daun neraca dan dihantarkan segala kejahatan makhluk sekaliannya di dalam daun neraca yang satu lagi, nescaya berat kebajikan mereka itu. Jadi selalu sebut Bismillahirrahmanirrahim. Jangan segan.
Selalu sebut perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Nak jalan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang kita nak buat, sebut dengan mulakan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebut betul-betul. Yang Bismillah, tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sabda Nabi lagi. Sabdanya, dan menjadi Allah Ta'ala atas ayat ini menyembuh daripada tiap-tiap penyakit. Apa saja penyakit disembuh oleh perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah, percayalah kepada Allah yang boleh menyembuhkan. Jangan kaya dia tidak, jangan. Kena yakin 100% bahawa Allah berkuasa untuk menyembuhkan. Kerana Allah yang mendatangkan penyakit, Allah juga yang boleh menyembuhkan apa juga penyakit. Dan menolong bagi tiap-tiap ubat. Tiap ubat. Dan mengkayakan daripada tiap-tiap. Siapa yang tak kaya? Tiap-tiap yang apa? Allah bagi dia kaya. Itu kehebatan Allah SWT. Allah sifat sebagai Rabb. Rabb tu dia mentadbir. Qul a'udzu birabbin nas. Aku minta berlindung pada Tuhan yang menjadi pentadbir sekalian manusia. Rabb. Dia sebagai pentadbir. Dia yang menjadikan kita. Itu tauhid rububiyah namanya, ya. Allah yang menjadikan kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mengkayakan kita. Allah yang memiskinkan kita. Allah yang mendatangkan penyakit. Allah juga yang mendatangkan ubat bagi penyakit. Itu Rabb. Geraknya Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, yang memiliki segala manusia. Ilahin nas, tempat kita menyembah Tuhan bagi sekalian manusia. Ya. Min syarril waswasil khannas, minta lindung daripada waswas. Minta lindung kan. Kalau tu min syarril waswasil khannas, ini waswas, ini waswas kan. Dia nak waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi, jangan yuwaswisu fi, benda tak sui-sui tu. Kena sebab betul-betul. Dan sebagainya. Kemudian selain daripada itu, dan aman daripada telan bumi. Tak ada kena ditelan di bumi. Macam Qarun ditelan di bumi dengan harta-hartanya. Dan daripada diubahkan kepada rupa binatang. Orang ahli neraka bangkit dari kubur, Allah ubahkan rupa mereka seperti binatang yang perangai yang diamalkan dunia ni. Ada orang bangkit dari kubur macam serigala, tak benar? Ada orang bangkit dari kubur macam tikus. Ada orang bangkit dari kubur macam ular. Mereka kerja dalam dunia ni melit je punya. Melit orang je. RM5 boleh, RM1 boleh, RM5 boleh. Esok dia bangkit seperti ular. Ada orang dibangkitkan seperti semut. Kerana dalam dunia ni ditakabur benar. Sombong benar, ego benar. Allah jadi dia semut. Dia letak di dalam tempat himpunan orang ramai. Dia kacak-kacak orang ramai. Kalau dalam dunia ni ego. Kalau dalam dunia ni sombong. Dalam dunia ni takabur. Esok Allah jadikan sebagai semut. Malahan ada orang yang Allah bagi, Allah jadikan seperti kaldai. Tak benar? Macam kaldai. Kaldai cantik ke buruk? Jangan tak pernah kaldai kan? Terima kita kata apa ni? Buruk ke cantik? Buruk. Suaranya sedap ke? Teruk nak boleh betul kan? Mana punya suaranya? Allah. Suka buruk. Tak sedap kena bunyi ya? Itu kaldai. Sebenarnya dibangkitkan seperti kaldai. Angkat tangan, saya dah angkat gambar. Mana orang yang dah? Yaitu mereka yang bersemayang, mereka yang semayang berjemaah itu. Semayang berjemaah, tapi mendahului imam. Faham ni? Wajahnya mendahului imam. Imam tu dah tua ya. Macam yang cakap ni bangkit dan sujud kerok sangin sendi itu. Lambat bangkitnya. Dia muda. Imam belum sampai, dia dah sampai. Rukuk mau itu. Imam aku nak rukuk, dia sudah sampai rukuk tu. Jadi dia mendahului imam. Esok Allah bangkit dia kan dia seperti kaldai. Sebab itu tuan-tuan, kalau berjemaah kita hanya boleh bergerak setelah sampai imam kepada rukun yang dituju.
Dengar ke ni? Faham ke ni? Udah sampai rukun imam tu, dia nak rukuk, dah sampai dia rukuk betul-betul, baru kita mula bergerak. Nah, kalau tak, kita boleh jadi mendahului dia. Orang berjemaah ni ada 3 cara. Yang pertama, orang yang mengikut imam. Itu yang dapat 27 kali ganda pahala. Ya? Dia mengikut imam. Udah sampai imam tu pada tempat yang dituju, baru dia mula bergerak. Nah, nak rukuk mau itu, nak iktidal mau itu, nak sujud mau itu, bangun dari sujud mau itu, dah sampai baru dia mula bergerak. Ya. Yang pertama, yang bagusnya. Yang tak bagusnya, dia berlumba dengan imam. Bukan mendahului imam, dia sama-sama dengan imam. Imam sampai, dia sampai. Orang nak itu dapat 1 je pahala. Yang tadi dapat 27 kali ganda. Yang mengikut imam tu dapat 27 kali ganda. Kalau dia berlumba dengan imam, dapat 1 je. Imam dapat 1, dia pun dapat 1. Ya, imam tak dapat, imam dapat 27, dia dapat 1 pahala. Nah, lagi satu akan dibangkit ke kaldai. Ini lagi teruk. Nah, orang lain ada pahala, semua orang ni 1 pahala ada pahala. Tapi dia ni dibangkitkan seperti kaldai kerana dia mendahului imam. Imam belum sampai, dia dah sampai. Imam belum rukuk, dia dah rukuk. Imam belum iktidal, dia dah iktidal. Imam belum sujud, dia dah sujud. Kerana dia muda. Dia umur 25. Imam tu dah 81 umurnya. Kenal kan? Sampai imam umur 81. Mana? Cakap dia. Jadi pergerakannya lambat. Jadi sebab itu tuan-tuan jangan terus bergerak. Tunggu dulu. Udah sampai imam kepada rukun yang dituju, baru kita mula bergerak. Cantik jadinya ke sembahyang jemaah ya. Kalau kita ikut betul-betul, cantik jadinya. Jadi ada yang dibangkitkan seperti kaldai. Siapa nak? Ada yang dibangkitkan seperti serigala. Malahan tuan-tuan dan puan-puan, ada yang dibangkitkan seperti babi hitam. Siapa nak? Siapa nak bangkit seperti babi hitam? Nah, 5 golongan manusia dibangkitkan seperti babi hitam. Yang pertama, orang-orang yang bercakap urusan dunia ketika dalam masjid. Dalam masjid cerita hari dunia. Dalam masjid cerita gaji lah, cerita pangkat lah, cerita bola sepak lah, cerita badminton lah, hari dunia. Esok dibangkitkan Tuhan seperti babi hitam. Tapi nak? Yang kedua, orang yang bersembang-sembang ketika Al-Quran sedang dibaca. Orang tengah baca Quran, dia bersembang di tepi orang tu lah, dengar orang tu ya. Esok dibangkitkan seperti babi hitam. Yang ketiga, orang yang bercakap-cakap hal dunia ketika majlis ilmu sedang berjalan. Ustaz tengah ngajar. Ya, ustazah tengah ngajar. Dia bersembang belakang tu, anu mengganggu. Esok dibangkitkan Tuhan seperti babi hitam. Yang keempat, orang yang bercakap urusan dunia di majlis kematian. Jadi ziarah orang mati, tengah orang mati tu, depan orang mati cerita hal dunia. Cerita pangkat, cerita hal gaji, cerita ikan dan sebagainya. Dan yang kelima, bercerita tentang urusan dunia di tanah perkuburan. Ingat tu, esok Allah akan jadikan seperti babi. Orang yang bercakap-cakap ketika orang tengah azan, orang tengah azan dia bercakap sembang. Itu bukan jadi babi. Besok dia nak mati tak boleh mengucap kalimah syahadah. Tak boleh mengucap la ilaha illallah ketika nak mati. Sama tak? Sebab itu tuan-tuan, bila orang tengah azan, jangan bercakap. Diam aja. Dengarkan azan tu. Udah dengar, jawab. Ini sembang anu. Jangan apa tu? Bagi salam tu sah. Nanti orang tu pokok datang, jangan salam. Assalamualaikum, jangan. Kalau nak memuliakan dia, angkat tangan je. Ini kadang-kadang ustaz pokok datang, ustaz pun juga. Assalamualaikum ustaz. Payah, susah ustaz tu nak bertindak apa itu. Tak jawab kau punya wajib. Bila dia jawab, orang tengah azan. Susah hati ustaz terbaiknya. Jadi kalau nak memuliakan ustaz, angkat tangan je pun. Tak cakap. Nanti esok nak mati, tak boleh mengucap kalimah syahadah. Bahaya tu. Kerana orang yang dijamin kepada syurga ialah orang yang akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah. Ada Rasulullah sebut. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Barang siapa akhir kalam yang menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk syurga. Ini kita cakap. Gimana nak akhir kalam menyebut la ilaha illallah? Nah, dia anjur betul tak? Wajib dia la ilaha illallah ngeling dia. Wajib dia la ilaha illallah dia kata gol kata dia. Minat bola sepak. Cerita bola sepak ketika orang-orang tengah azan. Memang gol betul tu. Nah, jadi jangan sembah, diam ketika orang kata benar azan ni. Kita bunyi tu. Jangan sembah, jangan cakap-cakap apa pun kecuali yang sudah darurat lain. Kalau darurat tak apa. Kalau ada ular datang dari belakang, nak matuk kita jering lah, jangan diam. Kau boleh ular belakang weh. Jangan apa. Nah, kalau apa hidup jangan sembah. Alright, ya. Itu cerita tentang Bismillah ya. Nah, mana dia dan menutupi daripada neraka. Neraka itu tersebut Bismillah tu. Dan aman daripada ditelan bumi. Dan daripada diubahkan kepada rupa binatang. Dan daripada dituduh orang selama berkekalan mereka itu membaca akan dia. Akan datang kita membaca. Sambung lagi tentang Bismillah ya. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala karim illa amarallahu ta'ala al-ikram al-katibin al-ikram katibin an yaktubu fi dayu fi diwanihi arba'ami'ati hasanah. Itu akan datang kita baca insyaAllah ya. Alright, untuk malam ini cukup sekarang itu. Kita tambah sampai tutup ya, bulan depan. Kalau tak padam lah. Kalau padam, cari ustaz lain. Nah. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa ada masalah? Tak ada masalah juga. Nak lekat balik ya? Okey. Kian dulu. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal diajar dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Al-Ma'mur. Di Kampung Ma'mur, Sungai Galang. Sekian dulu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu